Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Amr Hakim Lokman, paparan hari ini. Perintah kawalan pergerakan dilanjutkan atau tidak diketahui kurang 72 jam lagi. Lebih 2 juta permohonan baru dan rayuan bantuan prihatin nasional diluluskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2.3 juta permohonan baru dan rayuan Bantuan Prihatin Nasional BPN telah diluluskan melibatkan jumlah 1.7 bilion ringgit. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, bagi mereka yang layak, pembayaran BPN akan dibuat secara sekaligus mulai 15 Mei ini. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata, dengan kelulusan permohonan baru dan rayuan, jumlah penerima BPN adalah 10.6 juta. Ia merangkumi jumlah bayaran bernilai 11 bilion ringgit, iaitu tambahan 1 bilion berbanding peruntukan asal 10 bilion ringgit. Justru, kerajaan berharap BPN akan memanfaatkan penerima dan meringankan beban mereka dalam tempoh yang amat mencabar ini. Status permohonan baru dan rayuan BPN boleh disemak mulai hari ini melalui laman web rasmi Bantuan Prihatin Nasional di bpn.hasil.gov.my. BPN adalah sebahagian daripada pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 260 bilion ringgit. Kementerian Kewangan membuka permohonan baru dan rayuan dari 1 hingga 30 April lalu bagi memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar layak dan memerlukan. Teka-teki sama ada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac lalu akan dilanjutkan atau tidak bakal diketahui dalam tempoh kurang 72 jam. Selepas 53 hari pelaksanaannya, ada pihak mahu ianya dihentikan dan ingin kembali kepada kehidupan normal. Ada juga yang mahu ia diteruskan agar usaha pihak kerajaan menghindari penularan wabak ini dapat diteruskan. Apapun segalanya bergantung kepada keputusan kerajaan selepas meneliti situasi semasa kes COVID-19 di negara ini. Manakala tidak, selain membabitkan soal nyawa, perkembangan ekonomi negara juga perlu diambil kira. Jadi, satu keputusan tepat perlu dibuat kerajaan atas nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Namun, apa yang perlu menjadi keutamaan kini adalah nyawa rakyat. Mengambil contoh seperti di Jerman dan Jepun yang dilanda gelombang kedua COVID-19 gara-gara menamatkan perintah berkurung terlalu awal. Untuk rekod, PKP Fasa 4 akan tamat Selasa depan. Pada masa sama, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksanakan bermula 4 Mei lalu memberi kelonggaran kepada beberapa sektor ekonomi beroperasi. Setakat semalam, kes pulih COVID-19 sebanyak 4,864 kes iaitu 74.43% daripada jumlah keseluruhan 6,535 kes. Turut membawa kabar gembira, tiada kematian baru direkodkan dalam tempoh 2 hari berturut-turut dengan angka kematian kekal pada 107 kes. Yang pasti, rakyat disuruh membiasakan dengan normal baru dan mengamalkan kawalan kendiri serta elakkan diri dari bersesak-sesak dengan orang ramai sebagai langkah menghindari penularan wabak COVID-19. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melakukan penerbangan membawa pulang 19 rakyat Malaysia dari Sabah, Sarawak dan Labuan yang disahkan bebas COVID-19. Ia setelah mereka selesai menjalani kuarantin 14 hari di pusat kuarantin sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. TUDM memaklumkan semua mereka terdiri daripada penuntut universiti dan ada yang bekerja di luar negara. Mereka juga turut menjalani saringan kesihatan sebelum menaiki pesawat pengangkut A400M dan melepas dari Pangkalan Udara Subang semalam. Menerusi penerbangan itu, TUDM menghantar mereka di 3 lokasi iaitu ke Kuching, Kota Kinabalu dan Labuan. Penghantaran ke lokasi penempatan di daerah kediaman masing-masing kemudian diuruskan oleh agensi di bawah Kerajaan Negeri dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Pesawat A400M turut melakukan penghantaran barang bantuan kelengkapan perubatan, keperluan peralatan pelindungan diri, PPE serta makanan ke Labuan, Sabah dan Sarawak. Sehingga kini, TUDM melalui 6 penerbangan telah menghantar pulang 159 rakyat Malaysia berasal dari Labuan, Sabah serta Sarawak yang pulang dari luar negara.
Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat khas Jumaat depan berkaitan urusan pilihan raya kecil PRK Dun Chini Pahang. Setiausaha SPR Datuk Muhammad Elias Abu Bakar berkata mesyuarat itu akan dipengerusikan pengerusinya Datuk Azhar Azizan Harun di Putrajaya. SPR telah menerima makluman rasmi daripada Speaker Dun Pahang, Datuk Seri Ishak Muhammad berhubung kekosongan luar jangka kerusi Dun berkenaan. Berdasarkan perkara 26 Fasal Kurungan 5 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang, SPR akan mengadakan PRK bagi kerusi Dun itu dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan yang dipastikan oleh SPR. Mesyuarat akan membincangkan tarikh penting seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian daftar pemilih yang akan digunakan dan persiapan lain yang diperlukan. Penyandang Datuk Seri Abu Bakar Harun 60 tahun meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur Rabu lalu akibat serangan jantung. Pada pilihan raya umum 2018, Allahyarham selaku Wakil Barisan Nasional mempertahankan kerusi di sandangnya dalam saingan 3 penjuru dengan majoriti 7,675 undi. Kaki tangan Majlis Daerah Lipis Asri Saleh, 47 tahun yang dilaporkan hilang di Sungai Jelai, Lipis Pahang 3 hari lalu ditemui lemas sebentar tadi. Mayatnya ditemui 8 km dari lokasi dilaporkan hilang selepas dihanyutkan arus. Ketua Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Penguasa Bomba Syahrul Nizam Nasir berkata, bangsa dilaporkan hilang selepas tergelincir di tebing Sungai Jelai terletak berhampiran rumahnya di Kampung Tanjung Jati kira-kira jam 2 petang Khamis lalu. Adik-beradik mangsa pergi mencari mangsa dan kelihatan terdapat runtuhan tanah di belakang rumah berhampiran dengan sungai di mana 2 biji bot diikat berhampiran dengan lokasi runtuhan tersebut. Bot ini adalah kepunyaan ahli keluarga mangsa. Sebuah bot dipercayai hanyut dan lagi sebuah didapati telah terbalik. Kira-kira jam 8.40 pagi tadi, mayat mangsa ditemui terapung berhampiran Simpang Kuala Kecau, Lipis selepas 8 km dihanyutkan arus sejak petang Khamis lalu. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lipis. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso hanya menggunakan kaedah Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk ujian saringan COVID-19 menerusi program saringan prihatin PSP ke atas pekerja syarikat yang beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Justru proses saringan tidak menggunakan kaedah ujian Antibody Rapid Test Kit (RTK). Perkeso dalam satu kenyataan hari ini berkata ia mengambil maklum garis panduan terkini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai saringan COVID-19 yang hanya mengiktiraf RT-PCR sebagai kaedah saringan. Ia turut mengambil maklum keputusan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara pada hari Jumaat lalu berkenaan perkara yang sama. Ujian saringan dilaksanakan oleh penyedia perkhidmatan sedia ada dan lain-lain penyedia perkhidmatan yang akan dilantik. Saringan adalah wajib kepada pekerja asing di sektor pembinaan atau yang bekerja di zon merah. Hampir 2 bulan berada di barisan hadapan dalam memerangi wabak COVID-19. Pengorbanan anggota yang terlibat terus dihargai. Pelbagai cara dan kaedah dihasilkan bagi menzahirkan rasa terima kasih atas keringat dan sumbangan petugas barisan hadapan selama ini. Di Butterworth, Pulau Pinang, sebuah NGO Yayasan Sakti tampil kreatif mengajak masyarakat menghasilkan tanda terima kasih. Kempen berkenaan berbentuk paparan terima kasih yang dilukis sendiri pada bendera serta kain rentang dan diletak di hadapan rumah. Banyaklah pengorbanan mereka. Walaupun pengorbanan mereka besar, ini secara kecil kami dapat sampaikan mesej kepada seluruh rakyat. Pengorbanan frontliners ini memang kami anggap sangat penting dan telah melepaskan negara kita daripada wabak COVID-19 ini. Usaha NGO berkenaan turut disambut masyarakat setempat yang melihat ia sebagai cara menzahirkan penghargaan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk frontliner dan semua dari kaki tangan kerajaan, kementerian, semua daripada pihak atas sampai pihak bawah yang telah menolong kami daripada atas sampai ke bawah sehingga kini. Dan akan berlanjutan juga. Jadi untuk itu kami mengucap terima kasih banyak-banyak untuk. Kempen itu akan berlangsung sehingga 14 Mei dan selain memaparkannya di hadapan rumah, tanda ucapan juga disebarkan untuk dijadikan gambar paparan akaun media sosial bagi menarik lebih ramai untuk turut serta dalam kempen berkenaan.
Bekas pengerusi Syarikat Perumahan Negara, Datuk Azzian Osman dilantik sebagai pengerusi Suruhanjaya Tenaga yang baru menggantikan Datuk Insinyur Ahmad Fauzi Hassan yang bersara pada 31 Mac lalu. Suruhanjaya itu memaklumkan pelantikan berkuat kuasa semalam adalah di atas persetujuan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam satu kenyataan semalam, Suruhanjaya Tenaga mengalu-alukan kepimpinan Datuk Azzian agar membawa agenda Suruhanjaya ini ke tahap yang lebih tinggi. Ucapan ribuan terima kasih juga kepada mantan pengerusi Datuk Insinyur Ahmad Fauzi sepanjang tempoh perkhidmatan beliau dari 1 April 2018 hingga 31 Mac 2020. Sepanjang tempoh perkhidmatan beliau telah banyak sumbangan diberikan dengan pengalaman dan idea bernas yang sangat berguna dalam mencapai aspirasi, visi dan misi Suruhanjaya Tenaga. Datuk Azzian Osman berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian Universiti Malaya pada tahun 1985, telah memulakan kerjaya sebagai seorang peguam bela dan peguam cara pada 1986. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam amalan guaman dan juga pengurusan syarikat. Datuk Azzian juga pernah menjadi pengerusi Giat Mara Malaysia dan juga ahli lembaga amanah Tekun Nasional selama 4 tahun bermula pada tahun 2015. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Brazil, negara Amerika Latin paling teruk terjejas akibat COVID-19, merekodkan jumlah tertinggi harian dengan 751 kematian. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian hampir 10,000 kes. Setakat ini, lebih 145,000 kes jangkitan dilaporkan di negara itu dengan tambahan 10,222 kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Namun, pakar menegaskan angka sebenar jauh lebih tinggi. Sao Paulo yang berpendudukan 45.9 juta orang menyumbang lebih 41,000 kes bagi kes jangkitan dan 3,416 kematian akibat COVID-19 di Brazil. Susulan penularan COVID-19, pihak berkuasa menutup sekolah dan perniagaan kurang perlu pada 24 Mac lalu serta melanjutkan perintah duduk di rumah sehingga hujung Mei ini. Penutupan sektor perniagaan mendapat kritikan Presiden Brazil Jair Bolsonaro. Tegasnya kerajaan tidak perlu berbuat demikian kerana langkah itu hanya merosakkan ekonomi negara. Singapura mencatatkan 768 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah kes keseluruhan di Republik itu 21,707. Kementerian Kesihatan negara itu maklumkan setakat semalam 5 lagi kumpulan kluster baru jangkitan dikenal pasti. Kluster baru itu ditemui di 5 tapak pembinaan atau perindustrian negara itu. Dari 768 kes baru, 11 adalah jangkitan yang dijangkiti di kalangan masyarakat, 10 daripadanya adalah penduduk tetap dan 1 daripadanya adalah pemegang pas kerja. 7 kes baru merupakan pekerja asing yang tinggal di luar asrama, manakala 750 adalah pekerja yang tinggal di asrama. Sementara itu, jumlah kes baru di kalangan rakyat tempatan dilaporkan menurun. Tiada kes import yang dilaporkan. Secara keseluruhan, 2,040 orang telah pulih sepenuhnya. Dari jumlah tersebut, 1,245 pesakit masih di hospital dan 22 pesakit kritikal. Sementara itu, Thailand turut melaporkan 8 lagi kes jangkitan COVID-19 termasuk 5 pendatang asing yang telah ditahan di pusat tahanan imigresen. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan 3,000 kes dan 55 kematian. Jurucakap Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA Tawisip Wisanuyotin berkata 5 pendatang asing antara 19 dan 30 tahun itu ditahan di Pusat Penahanan Imigresen Sadao di selatan wilayah Songkhla. Sehingga kini seramai 65 tahanan termasuk 2 rakyat Malaysia berada di pusat tersebut telah dijangkiti COVID-19 sejak 2 minggu lalu. Beliau berkata, daripada 8 kes baru, 3 berusia antara 45 dan 51 merupakan daripada selatan wilayah Yala dengan ketiga-tiga mereka merupakan kontak rapat dengan 1 lagi kes yang pulang dari Malaysia. Sepanyol umum lebih banyak pengurangan sukatan di beberapa kawasan lain di negara berkenaan bermula minggu depan. Langkah itu melibatkan beberapa kawasan yang layak dengan fasa baru pengurangan secara berperingkat.
Pelan ini termasuk kapasiti tempat duduk luar ditingkatkan kepada hanya 50% untuk restoran. Fasa baru ini dijangka melibatkan 47 juta penduduk Sepanyol. Pada masa sama, perkumpulan orang awam termasuk ahli keluarga, pasar terbuka, tempat ibadat dan muzium dibenarkan maksimum 10 orang. Bandar utama seperti Madrid dan Catalonia dengan jumlah kes positif 64,000 dan 51,000 tidak termasuk dalam fasa baru ini. Sebelum ini, Sepanyol mengumumkan pembukaan perniagaan kecil dalam pelan 3 fasanya. Pembukaan yang bermula Isnin lalu turut menyaksikan pekerja yang wajib ke pejabat dibenarkan keluar rumah. Mereka yang keluar rumah juga diarahkan untuk memakai topeng. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, negara Korea Selatan menjadi tumpuan utama arena bola sepak antarabangsa. Ini berikutan Liga K menjadi saingan utama pertama yang bersambung semula selepas penangguhan akibat penyebaran COVID-19. Stadium Piala Dunia John Juice Malam menjadi venue perlawanan pertama Liga K bagi musim 2020. Media dan petugas perubatan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan ke atas pemain, pasukan dan pegawai sebaik mereka memasuki stadium. Namun peminat tidak dibenarkan berada di stadium yang mempunyai kapasiti lebih daripada 40,000 tempat duduk itu. Cuma tertera ayat tertulis sehingga berjumpa lagi dan kekal tabah di kawasan penyokong mengiringi perlawanan kedua-dua pasukan itu. Setelah berminggu-minggu melakukan ujian dan pemantauan yang luas, jumlah jangkitan yang kini mencatatkan angka tunggal sejak pertengahan April memberi lampu hijau kepada saingan Liga Bola Sepak Korea Selatan membuka tirai. Ini selepas Badan Induk Bola Sepak berunding dengan pakar perubatan dan dijanjikan bahawa musim Liga dapat dimulakan jika jumlah kes baru menurun di bawah 30 bagi 2 minggu. Liga dibuka menyaksikan juara bertahan John Book Motors mengalahkan Suwon Blue Wings 1-0. Aksi pada mulanya telah dijadualkan sejak 29 Februari tetapi terdapat 909 jangkitan virus pada hari tersebut menjadikan jumlah tertinggi harian di negara itu sehingga mendorong kepada penangguhan. Sementara itu, satu-satunya saingan bola sepak Eropah yang tidak terganggu dek penularan COVID-19 iaitu Liga Perdana Belarus kian rancak. Perlawanan yang memasuki aksi ke-8 itu menemukan pendahulu Slutsk melayan kunjungan energetik BGU. Permainan yang disaksikan penyokong yang hadir ke Stadium Haradski di Slutsk itu berakhir dengan kekecewaan tuan rumah. Ini selepas Jasurbek Yashibov berjaya menyempurnakan 2 sepakan penalti dalam tempoh 10 minit iaitu pada minit ke-17 dan 27. Tuan rumah cuba merapatkan kedudukan menerusi Umar Bala sebelum rehat, namun permainan kian sukar selepas itu membolehkan energetik BGU pulang ceria memungut 3 mata merapatkan diri ke tempat kedua liga. Presiden Colombia Ivan Duque mahu bola sepak Bundesliga di Jerman dijadikan sebagai panduan untuk memulakan semula liga domestik di negara itu. Bola sepak domestik di Colombia telah ditangguhkan sejak 13 Mac dan mungkin mengambil masa yang lebih lama. Ini selepas pengumuman terbaru dari Menteri Sukan Ernesto Lucena bahawa pasukan tidak akan dibenarkan menjalani latihan maupun secara individu sehingga bulan Jun. Sementara itu, Ketua Jurulatih Amiens, Luca Elstner berpendapat tidak adil pasukannya diturunkan dari liga teratas di Perancis kerana memiliki baki 10 lagi perlawanan ketika saingan dihentikan akibat penularan coronavirus. Amiens berada di kedudukan kedua dari bawah namun dipisahkan 7 mata dengan Saint-Étienne di tempat ke-17 ketika musim berakhir. Liga 1 tidak dapat disambung semula selepas Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe menegaskan tidak ada acara sukan yang akan berlangsung sehingga September. Di Brazil, bekas Menteri Kesihatan negara Luis Henrique Mandetta menerangkan bahawa amat sukar Copa Libertadores dapat dilangsungkan tahun ini. Beliau yang dipecat oleh Presiden Jair Bolsonaro disebabkan perselisihan haluan dalam membendung penularan COVID-19 semasa di Timur Ramah memberitahu perkembangan semasa waktu ini sangat tidak meyakinkan. Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan 751 kematian dan 10,222 kes baru yang disahkan pada Jumaat, sekaligus merupakan rekod kedua baru menjadikan keseluruhannya 145,328 kes yang disahkan sementara 9,897 kematian.
Penganjur kejuaraan motosikal dunia MotoGP, Dorna pula sudah mengambil langkah proaktif untuk menyambung semula perlumbaan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Carmelo Ezpeleta mengesahkan perancangan untuk melangsungkan 2 saingan bermula di Sepanyol hujung Julai ini. Blitar Jerez dijadikan sebagai gelanggang kepada 2 perlumbaan terawal Grand Prix dan Dorna berharap kalender untuk perlumbaan Eropah bakal diteruskan pada awal bulan Ogos pula. Carmelo Ezpeleta memberitahu MotoGP merancang antara 10 hingga 12 saingan musim ini untuk disambung selepas 11 perlumbaan tidak dapat diadakan sejak bulan Mac lalu. Kedua-dua perlumbaan di Jerez dijadualkan berlangsung pada 19 Julai iaitu Grand Prix Spanyol disusuli Grand Prix Andalusia seminggu selepas itu. Persetujuan awal dan cadangan membabitkan wilayah dan pihak berkuasa 2 kawasan tersebut telah dihantar tetapi memerlukan kelulusan daripada pemerintah Sepanyol. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP, email kami ke news@tv3.com.my. Sebelum berpisah, saksikan pembelajaran santai dan kelas online murid-murid hasil inisiatif Sekolah Rendah Agama Saidina Usman bin Affan bagi memenuhi waktu lapang sepanjang tempoh PKP. Sekian Buletin 1.30, salam hormat dan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabaha fal mughiyati qadaha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jama'a innal insana li rabbih lakadud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyahid afala ya'lamu idza bu'thira ma fis qubur wa usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Safar rabiul awal rabiul akhir jamadil awal